tips untuk perancangan travel. So abang suka travel dengan, bukanlah kita nak orang cakap nak berjimat sangat, tetapi kalau boleh bajet yang kita ada tu kita nak maksimumkan tempat yang kita boleh pergi. So hari ni macam abang cakap tadi, abang ada 3 tips yang abang dah pecahkan, iaitu perancangan untuk travel, persediaan sebelum travel dan juga semasa travel. Untuk merancang travel sebenarnya, abang lebih prefer kalau kita dapat rancang setahun ataupun 6 bulan awal. Sebabnya kalau sebelum pandemik ni lah kan, kita tahu kalau kita beli tiket awal adalah murah. Ataupun waktu AirAsia buat sale, ataupun MAS buat sale, ataupun waktu Mata Fair. Ya, itu the best time untuk kita beli tiket. Tapi biasanya untuk kita travel, dia takkan kita boleh travel dalam sebulan atau 2 bulan lepas beli tiket untuk dapatkan harga murah. So kita kena travel 6 bulan ataupun setahun. So abang selalu pilih 6 bulan ke atas. Tak kisahlah bulan ke-8, 9, 10 ataupun tahun. Sebabnya waktu tu kita dapat harga tiket murah. Abang nak kongsi kat sini, abang pernah dapat waktu tu flight ke Australia, tak salah abang, Gold Coast dengan family waktu tu, lebih kurang harga dia dalam RM400 di Asia waktu tu. Dia ada buat promosi, abang dapat RM400 seorang. Abang waktu tu pergi 4 orang, satu family, lebih kurang RM1,600. Ya, travel. Tapi waktu tu dia punya time frame dekat 8 bulan lah. Return ticket. Yes, murah. Waktu tu. Dapatlah rasa pergi Gold Coast waktu tu. Okay, so apa yang kita kena buat, iaitu yang pertama, tu abang tanya Syam tadi, habis je COVID ni nak pergi mana? Syam cakap nak pergi Qatar. So untuk pergi Qatar, kita check lah bila tarikh tiket murah. Katalah setahun awal, kita beli dulu tiket awal. Setahun awal, beli Qatar. Jangan fikir apa dulu, beli dulu tiket. Sebab kita yang set masa kita. So kita tak risaulah waktu tu sibuk ke apa, kita dah beli tiket. Nak tak nak, kalau ada appointment waktu tu, kita kena cancel lah. Kita dah beli tiket setahun awal. So kita beli tiket awal-awal. Katalah kita beli tiket dapat Qatar waktu tu, memang promotion apa semua, biasa Qatar ni RM1,200. RM1,200, kita beli tiket awal-awal. So menjelang kita nak pergi tu, kita ada masa pula untuk simpan duit, untuk penginapan dan juga untuk kita punya travel. Dan tempoh setahun, takkan tak boleh simpan balik. Sebab tu abang cakap, better dalam setahun. Jadi kita tak rasa stres sangat nak cari duit. Maknanya kita ada duit, katalah Syam ada RM1,200, okay, kita beli tiket dulu untuk travel, untuk tiket flight. So lagi setahun, sempat lagi nak simpan duit untuk penginapan dan juga untuk travel nantilah. So untuk penginapan, biasanya abang advise, sebab penginapan ni kalau kita bayar awal pun lebih kurang juga harga dia, lewat pun lebih kurang harga dia. Penginapan tak banyak efek sangat, tak macam tiket flight. So tapi penginapan ni masalah dia pula, kalau kita lambat sangat ataupun 3 hari lagi nak flight baru cari penginapan, kita takut masa kita pergi tu peak season ataupun ada any event dekat tempat tu. So kebanyakan penginapan habis awal. So advice abang, paling cantik dia sebulan sebelum kita sampai ataupun 3 minggu sebelum kita pergi. Kita dah booking siap-siap penginapan. Better. Jangan terlalu cakap short notice sangat. Lagi 3 hari nak flight ke, 4 hari baru nak sibuk nak pergi Airbnb ataupun nak buka apa dekat Agoda ke, booking.com ke baru. Kebanyakan bilik dah habis kalau kita dah short notice sangat. Tapi kalau tak bertembung dengan apa-apa season, holiday, school holiday ke ataupun hari tu bukan weekend ke, mungkin penginapan banyak. Cuma untuk secure, sebab kita ada tiket, takut kita cari tiket flight RM1,200, sudahnya penginapan kita untuk seminggu, ambil kau RM2,000. Dan sebab tak dapat penginapan yang murah dah habis. Ada pun kalau hotel pun orang cakap kau dapat asalnya twin sharing, harga katalah 1 malam 100, sebabkan twin sharing semua dah habis, kena ambil bilik eksekutif. Dah harga mahal RM400, RM500 dan bazir kat situ kan. So tu abang cakap, abang advice kita awal. Tetapi kalau kita ada target certain area yang kita nak pergi, lagi awal lagi bagus. Contohnya kalau pergi Korea kan, semua orang Malaysia abang tahu nak duduk kat Myeongdong. Sebab kat Myeongdong tu ada night market. Kalau boleh keluar je hotel terus kat night market tu. Sebab Myeongdong ni abang selalu gelar macam Kuala Lumpur je. Sebabnya kalau pergi je pasar night market kat Myeongdong tu, confirm jumpa orang Malaysia. Sebab kat situ lah banyak gerai makanan halal, kat situ juga area senang nak cari restoran halal. Dan juga barang-barang souvenir apa semua kat situ. All in kat Myeongdong dekat Seoul ni.
So kalau boleh nak cari hotel dekat dengan Myeongdong tu. Abang pun kalau pergi Seoul, Korea memang akan duduk di Myeongdong. Macam kalau di Tokyo, abang suka duduk dekat area Asakusa yang kuil besar tu. Kat situ ada satu hostel abang suka duduk, nama dia Sakura Hostel. Nanti abang hostel itulah cerita dah detail sangat tu. So itu planning awal tu. Itu dia panggil kita punya perancangan. Perancangan dia first kali tahu tempat kita pergi. Contoh Insya cakap nak pergi Qatar, ada bajet untuk tiket, beli siap-siap. Jangan fikir lagi lah. Lepas tu baru orang cakap dah ada perancangan tu, baru start plan itinerary. Sebabnya untuk beli tiket flight kita nak kena tahu dulu. Syam nak pergi berapa lama ni? Nak pergi 4 hari, 5 hari, 6 hari. Untuk pergi 6 hari pula kena tahu juga aku nak buat apa sampai 6 hari ni. Setakat nak pergi Qatar, nak pergi apa, nak tengok bangunan-bangunan sejarah dia, nak pergi masjid, cukup ke sampai 7 hari ataupun lama sangat ke. So itu yang paling penting, itinerary tu. Sebabnya itinerary ni rapat dengan tiket flight yang kita nak beli. Macam kawan saya ada seorang nama Zaidi tu, dia nak pergi ke Vientiane. Vientiane saya rasa 4 hari cukup lah. Dia dah lepas dia punya keinginan nak minum kopi tu, dah lepas 3-4 hari tu dah boleh balik lah. Dah tak payah lama sangat kan. Macam Qatar sebab apa 7 hari. Jadi kita orang cakap ambil kertas tu sajalah draft dulu kan. Hari pertama sampai hari berapa? Kelima tengok. Ni rasa macam tak cukup, tambah lagi. Dah complete itinerary kita punya draft tu, jangan detail sangat. Jadi kita tahu hari pertama nak buat apa, hari kedua buat apa. Macam pergi Qatar lebih kurang flight dia 8 jam daripada KL ke Doha tu. 8 jam. Maknanya kalau kita ambil flight petang, kita akan sampai awal pagi. Sampai awal pagi cantik lah. Lepas tu kita dah boleh keluar, tapi tak boleh nak check in lagi. Sebabnya hotel akan check in lebih kurang pukul 3 petang, 2 petang, 3 petang. So nak pergi mana dulu pagi tu, nak breakfast kat mana. Jadi kita dah tahu, dah bayangkan. Sebab ada separuh kita punya trip ni jangan salah susun itinerary. Contohnya kalau nak pergi, katalah nak pergi UK lebih kurang perjalanan plus minus lebih kurang 16 jam, 14 ke 16 jam. Kita tahu dah dia makan sehari setengah dah. So kalau kita buat itinerary tu hari pertama, hari kedua dah habis kat dalam flight je tu. 2 hari je tu. Macam pergi New York juga. New York total dalam kapal terbang 24 jam. Total perjalanan 2 hari lebih. Kat situ dah kita dah buang dah. Kalau 2 hari lebih tu, 3 hari dah kita buang macam tu je. Dengan nanti dekat immigrationnya, custom semua, sampai ke hotel dah lembiknya, jet lag apa semua. Habis 3 hari kat situ dah buang. Kau plan 7 hari. 3 hari je perjalanan dah. Habis kat New York 4 hari. Apa nak buat 4 hari tak boleh pergi mana. Sebab lepas tu nak kira nak balik pula. So kena betul-betul planning tu. So kita dah tahu berapa hari sebenarnya, perjalanan berapa lama, baru kita boleh plan beli tiket flight. Kalau boleh dalam pukul 10 ke, ataupun kalau petang tu boleh elakkan. Sebab petang, bila kita gerak petang, Korea ke Malaysia berapa jam lebih kurang? 6 jam macam tu, sampai dah tengah malam. Bila tengah malam sampai airport, kalau tak ada kawan ambil taksi, dah double charge. Betul. Dah double charge. So cuba elakkan flight petang kalau daripada Korea dengan Jepun. Jadi ada kawan-kawan kita yang kita dipaksa ambil kita. Kalau pagi tu at least kita boleh breakfast dalam kapal terbang. Tak payahlah nak cari breakfast dekat kedai ke kat mana. Abang saya nak compare lah, kalau kita beli tiket flight awal ni, kalau macam Asrul tadi 400 kalau beli setahun awal, sebenarnya kalau kita beli last minute berapa sebenarnya? Biasanya kalau contohnya kalau Gold Coast Australia tu biasanya harga dia dalam 1,600, 1,700 seorang. Macam ke Jepun macam tu juga. 1,400, 1,600. Abang pernah dapat tiket flight pergi Jepun sampai 2,000. Tapi pernah dapat pergi Jepun waktu tu dalam 600. Dah dapat juga sebab beli awal. Kadang-kadang tu dekat 1,000 beza. So 1,000 tu macam-macam kita boleh buat. Kalau dekat hostel tu lebih kurang satu malam, kalau kat Tokyo tu 100,500. 100,500 kita lebih kurang dapat dalam 7 hari kita boleh menginap lah dekat hostel tu. Itu nanti abang kongsi tips lain. Tapi cuma untuk wrap up-nya, untuk tips yang pertama untuk merancang kita punya travel ni, iaitu yang pertamanya kita tahu itinerary dia, berapa hari kita nak pergi. Yang kedua, kita tahu flight apa yang kita nak ambil dan flight pukul berapa kita nak ambil untuk jimatkan kita punya cuti dan sebagainya. Macam Syam orang berniaga, 1 hari pun dah kira rugi. Kalau dia terlebih ambil cuti dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita dah ada itinerary, dah tahu flight apa nak naik, pukul berapa nak ambil.
barulah kita buka website contoh AirAsia, beli tiket dulu. Biarlah setahun awal ke, 8 bulan awal ke. Jadi dapat murah. Kita just untuk kita punya personal trip. Kerja tolak tepi. Kerja tak boleh pakai dalam topik kita ni. Ni hanya untuk kita punya personal travel. Termasuklah nak buat family ke apa. So kalau macam abang untuk nak travel awal-awal ni, macam mana kita nak cari travel buddy kita? Okay, travel buddy yang pertamanya orang yang fleksibel lah. So, yang pertamanya. Ni kalau kita tak bawa family lah. Kalau bawa family lain lah. Ni kalau kita nak cek travel buddy, yang pentingnya orang fleksibel. Dan ceritanya jangan orang yang jenis berkira. Sebabnya kadang-kadang kita jumpa kita travel buddy yang jenis berkira pun sakit hati juga. Terutamanya bila nak makan, nak naik public transport, puas nak mengira je tu. Sebab terlalu berkira. Jadi faham dah lah. Kali ni aku makan, aku bayar. Untuk petang tu pula makan, kau pula bayar. Takkan tu pun nak tanya. Ini balik-balik aku, penat lah. Abang travel solo tak? Tak pernah lagi travel solo. Trik abang, memanglah niat awalnya memang nak travel solo. Dah beli apa semua, tapi tak pernah dapat sebabnya lepas tu mesti ada kawan nak ikut. Okay. Abang bagi abang punya flight detail, aku ikut lah. Belilah tiket tu. Mesti ada yang nak ikut. Cuma 2 tahun lepas kot ada, bukanlah dia tak ada niat nak travel solo, tetapi sebabkan program tu abang perlu pergi seorang, dan bila balik tu pula abang cakap, alang-alang aku dah sampai. Waktu tu dekat India, abang pergi dekat New Delhi. Sebab sebelum ni abang pergi India mengikut Mumbai. So Mumbai dah pernah sampai, Bangalore dah pernah sampai. Cuma last 2 years program tu abang kena transit dekat Delhi. So abang cakap dah sampai Delhi, abang cakap abang nak stay kat Delhi dulu 2 malam. So abang travel seorang waktu tu dekat Delhi. Itu pun nanti abang akan share. 1001 berlaku dekat Delhi tu kan. Sebab kita seorang, tapi seronok lah. Itu pun lah. Itu satu episod tu. Abang boleh share nanti di Delhi. Kenapa abang rasa seronok. Okay, tips kedua iaitu persediaan sebelum kita pergi travel. Apa benda yang kita kena prepare sebenarnya? Kita tadi dah ada tiket flight kan. Okay, yang pertama sekali berkaitan dengan itinerary tu lah. Tadi kita ada draft itinerary. Kita dah tahu dah itinerary kita berapa hari kita nak pergi dan sebagainya. Okay, kali ni kita kena lengkapkan itinerary kita sebelum pergi. Ini biasanya persediaan ni kita boleh prepare mungkin 2 bulan awal ataupun sebulan awal sebelum kita berlepas. Kita completekan kita punya itinerary. Sebab apa kena completekan? Kita akan tahu fokus kita bila sampai kat negara tu. Jangan dah sampai negara tu kita berdiri dekat tiang kan. Mana aku nak pergi? Sebab sekarang ni tak macam tahun 2001 dulu bila travel 2002 ke. Sekarang ni semua maklumat di hujung jari anda. Buka je, tanya je pakcik Google tu. Contohnya kalau saya nak pergi Tokyo, type kat situ list tempat-tempat best dekat Tokyo tu. So kita tulis. Dan tips abang, kalau dah malas sangat, dah malas sangat tak tahu mana nak cari tempat best contohnya dekat Tokyo tu, buka je website travel agent. Kat travel agent tu ada package. Lawatan 5 hari 4 malam ke Tokyo. Tengok dia punya itinerary tu, copy. Sebabnya kat situ dia akan beritahu. Okey, hari pertama pergi mana, hari kedua pergi mana, hari ketiga pergi mana. Okay, so kita tulis je lah. Besok sampai Tokyo kita cari tempat-tempat tu. Untuk cari contohnya macam Tokyo senang. Tokyo lepas dah cari tempat-tempat tu kita boleh search je location dia sebab Tokyo ni dia punya map, tourist map dia cukup komplit. Siap dia guide kita macam mana nak sampai tempat tu. Contohnya Tokyo Disneyland. Kita menginap dekat mana? Katalah kita menginap dekat Asakusa. So daripada Asakusa nak naik train nombor berapa? Color apa train tu? Nak change train dekat stesen mana? Macam nak pergi Tokyo Disneyland, kita kena singgah ke Ueno Station. Ueno Station ni pada Asakusa ni lebih kurang dalam 4 stesen sampai Ueno. Daripada Ueno tukar dia ada satu train, Disneyland train. Dia kalau masuk dalam train tu semua gambar-gambar Mickey Mouse apa semua, terus sampai dekat Disneyland. Itu contoh kan. So itu yang kita tahu itinerary tu. Jadi kita complete kan. Kalau dapat sedetail-detailnya lagi bagus. Pagi nak pergi mana, contohnya kita sampai, biasanya kalau flight pergi Korea, Seoul, kita akan sampai lebih kurang pukul 5 atau 6 pagi. Sampai 6 pagi tu biasanya kita akan refreshment dulu dekat airport apa semua, ini pukul 9 paling awal pun baru kita dapat keluar daripada airport pukul 9 pagi. 9 pagi tu baru kita dah plan nak pergi mana dulu dan sebagainya.
So detailkan sampai hari nak balik. Sebab apa? Terutamanya hari balik ni kena betul-betul orang cakap teliti. Takut macam cakap tadi lah, kita tersilap tengok flight AM, PM apa semua kan. So kena remark betul-betul. Terutamanya negara-negara yang dia punya waktu tak sama dengan kita. Macam Jepun ni okey lah, dengan Korea ni 1 jam beza. Kalau kena macam UK dekat 8 jam beza. Kalau kena New York 12 jam beza. Itu kadang-kadang kita confuse. Kita sama ada time kita tulis tu time Malaysia ke time New York ataupun time UK. Ataupun macam nak pergi Qatar. Qatar tak beza dengan kita, lebih kurang je. Negara mana lagi yang time different dia beza sangat, tu kena hati-hati. Paling kena hati-hati kadang-kadang kalau dia beza dia tak terlalu lama, tak terlalu kejap. Contohnya macam negara mana lebih kurang beza kita dalam 3-4 jam macam tu kan. Tu pun kena hati-hati juga. Kalau boleh kita set dekat kita punya minda, sampai ke tempat tu guna time local time sana. Dah pedulikan time Malaysia tu. Kau bukan kat Malaysia lah. Jangan sesekali masukkan time Malaysia dalam kita punya itinerary. Kecuali time berlepas, tu tak apa. Lepas tu dah sampai negara tu, buang terus time kat Malaysia. Sebab takut set time Malaysia, tapi time kita depart tu time local time sana. Tu yang pertama. Okay, yang kedua, macam cakap tadi, untuk completekan itinerary tu, senaraikan tempat-tempat yang kita nak pergi. Ataupun ada orang kita nak jumpa ke, ataupun tempat makan yang sedap-sedap, local food ke apa, kita detailkan dekat itinerary kita tu. Buat cantik-cantik itinerary tu. Tarikh, lepas tu waktu, tempat mana kita nak pergi. Dan dalam catatan tu kalau dapat, masukkan macam mana nak pergi tempat tu. Nak guna bas nombor berapa, train nombor berapa, tukar train ke apa, semua masukkan dalam maklumat tu. Tak apalah kita jalan-jalan pegang kertas. Abang suka. Sebab ini sebagai guideline kita bila kat negara orang. Sebab kita khawatir bila kita terlalu overconfident dengan kita punya handphone, sampai sana tiba-tiba lost signal. Tak ada apa kau nak rujuk. At least kau adalah kertas, itinerary kau yang kat situ, catatan dah detail kat situ, kau boleh pakai. Ini pengalaman abang sendiri. Sebab kita tak tahu. Ada masanya handphone kita ni okey, ada masanya memanglah handphone tu kita bawa Google, signal tak ada. Kau nak buka Google macam mana? Nak naik train nombor berapa apa semua. Demam. Lama-lama waktu pergi ke Shanghai, China. Rupanya dekat China tak boleh pakai Google. Sudah. Kita bergantung Google Map apa semua. Facebook tak boleh buka, Google tak boleh buka. Sebaik kita ada kertas. Buka lah balik kertas tu, nak naik train kat mana apa semua. So at least kita kat Malaysia bila dah prepare benda tu, kita masih ada internet. Tapi kalau kita harap kat sana baru nak tulis, takut macam abang kena kat China lah. Demam. Tapi sebaik kita kawan cakap, yelah, dia bagi abang satu apps yang abang boleh download, dia panggil, lupa maksudnya, firewall bricks apa yang kita VPN. boleh VPN. VPN apa, kita boleh buka Facebook, tapi kita tricky sikit lah. So what to do, sebab waktu tu langsung tak boleh pakai Google Map apa semua. Kita ingat kan boleh pakai Google Map dan nak search apa. That's antara benda yang boleh membantu kita bila kita buat satu itinerary manual. Jangan overconfident. Kita tahu negara yang kita akan sampai. Lepas tu yang ketiga, macam abang cakap tadi, kita start booking bilik penginapan. Sekarang dah banyak apps yang kita boleh guna. Agoda, booking.com, BNB. Contoh macam abang kita tadi lah. Kalau kat Jepun dah suka duduk Sakura Hostel. Dia Sakusa. Yang pertama sebab abang suka duduk kat situ, tempat selesa, harga murah, lebih kurang dalam RM150 satu malam untuk satu bed. Yang keduanya, dia ada pantry, siap ada dapur apa semua, kita boleh masak dan sebagainya. Yang ketiganya, dekat dengan stesen train. Dan yang paling bestnya, dia ada satu mall tu lebih kurang dalam 6 tingkat. Kat situ 1,001 barang semua ada kat dalam tu, dan dia buka 24 jam. So kita tak payah buang masa untuk spend masa kita untuk pergi shopping. So bila kita balik hotel, dah makan malam pun semua, dah rehat, kita boleh keluar pergi kat shopping mall tu, carilah apa barang. Souvenir ada kat situ, nak cari gadget ada kat situ. Abang beli abang punya earphone Bluetooth Sony, dia jual kat situ, semua ada kat mall tu. Dan harga dia murah. Dan buka 24 jam. Tu yang seronoknya duduk kat situ, Sakura Hotel. Dan kat situ ada satu gerai ramen mi halal. Orang Malaysia, orang Kedah kerja kat situ. Dengan orang Jepun tu dah masuk Islam, kaum Islam.
Ramen halal. Jadi kita sejuk kan pergi makan mi ramen halal. Dan harga pun murah. Sebab itu abang suka duduk kat Sakura Hostel. Bukan abang nak promote. Ini memang tak ada tujuan nak promote mana-mana produk pun. Tapi itu antara tempat yang abang cukup suggest. Kalau untuk kita traveller ataupun pengembara, budak-budak muda ni kan, boleh duduk kat situ. Dan cukup murah. Abang boleh duduk dengan family lagi kat situ. Senang. Wow. Okay, yang paling pentingnya next iaitu check blacklist immigration. Kan kau dah beli tiket, dah apa, berkobar-kobar nak pergi sampai ke immigration, minta maaf dek, ada hutang PTPN. Tak boleh nak travel. Dah sayu je balik. Kan? So check dulu blacklist immigration. Itu antara benda penting. Yang kelima, jangan lupa kalau negara yang perlukan visa, tolong buat visa segera. Contohnya macam nak pergi China, kena visa. Tu tak ada, orang cakap tak ada pengecualian langsung. India kena visa. Nak pergi US lagi dahsyat. Nak apply visa dia lagi kena awal. Tapi sekali dapat visa, ambil kau 10 tahun tak apply visa boleh keluar masuk ke US. Tapi malangnya dah habis lah abang punya visa US. Tak sempat nak guna itu. Dah kena PKP kan. Kalau tak nak pergi New York dah itu tak jadi. So settlekan visa. Jangan dah 2-3 hari lagi nak pergi baru tahu negara yang kita nak pergi tu kena ambil visa. Memang tak sempat nak buat. Visa at least 2 minggu awal kena buat. Ada yang macam US lagi awal kena buat. Boleh lah nak buat lewat. Tapi dia akan double charge lah. Dia akan ada charge visa express lah apa semua. 2 kali ganda harga dan sebagainya. Lepas tu, yang paling penting juga aktifkan roaming telefon. Memang amat digalakkan kena buat roaming telefon masing-masing. At least untuk SMS. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak cukup duit, nak transfer duit kita kena dapatkan PIN code ataupun nombor PIN tu, tunggu bank SMS. Dah kau tak buat roaming, memang sampai bila-bila lah SMS nombor PIN tu tak sampai-sampai kan, OTP number tu kan. So bukanlah kita nak guna untuk call, tetapi untuk dapatkan nombor OTP dan sebagainya. Jadi kena buat roaming. Dan seterusnya abang galakkan semaksimum mungkin kita cashless waktu travel. Macam abang nak kongsi hari ni bukan nak promote produk juga, abang suka pakai BigPay card. BigPay card Pernah tengok BigPay card? Ni BigPay card. Nah, ada bang tapi tak pakai bang. Okay, BigPay card ni antara kelebihan dia, kita masukkan duit dalam kita punya BigPay card, so kita boleh tengok each transaction kita setiap kali kita guna. Dan yang keduanya, dia akan convert siap-siap mata wang negara yang kita akan pakai. So setiap kali kita guna je, kita swipe dekat kita dah tahu dah. Kita guna berapa banyak, kita tahu dalam amount negara, currency, local currency pun kita tahu, dalam currency kita pun kita tahu. So kita boleh budget. Setiap kali kita makan, setiap kali kita beli barang dan sebagainya. Dan safe. Sebab kalau kita bawa cash banyak-banyak dalam poket, kalau kena pickpocket, habis kita. Tetapi kalau kita bawa kad, kan, kalau kad ni hilang ke apa, kena ambil ke, kita boleh terus cancel. So duit kita masih lagi selamat. So abang lebih galakkan cashless. So jangan bawa duit banyak-banyak. Yang keduanya untuk elakkan kita boros. Sebabnya bila kita tukar duit banyak-banyak, dia sampai sana takkan nak bawa balik duit Qatar ni. Kita habiskan. Habis semua kan, konon-kononnya kita nak tukar banyak, kita nak pakai sikit je, takut emergency ke apa. Tapi bila sampai sana dah jadi cerita lain. Tapi kalau kita pakai cashless, kita akan pakai apa yang kita nak pakai je lah. Jadi bila balik kita tak rugi. Dari segi currency exchange kita tak rugi. So sebab tu abang suka travel pakai BigPay card. Satu lagi BigPay card ni dia tak link dengan bank kita. So kalau kena scam ke apa, kita boleh stop macam tu je. Jadi kita punya bank account tak kena freeze, tak kena efek apa-apa. So kita boleh belanja macam biasa. Sebab dia tak link dengan account bank. Sebab bila kita nak guna kita top up. Tentu juga kita nak beli barang online ke, takut scammer ke apa, pakai BigPay card ni. So kalau scammer scam kita punya card ni, kita stop je lah. Jadi kita punya account tak freeze, tak apa. So selamat. Satu juga kalau nak beli barang-barang online, better pakai kad-kad macam ni, macam BigPay ni. So tak link dengan account kita punya personal. So apa-apa jadi, account kita tak kena freeze. Kalau tak leceh nak pergi bank dan sebagainya, nak buka balik account kita. Lepas ini kita stop dekat kita, account kita selamat. So tak ada kena-mena dengan tak pakai kita top up, tak nak pakai tak payah top up. That's kita pasal
untuk kita belanja. Satu lagi bagusnya, macam kita nak guna e-hailing, Uber, contohnya macam kat Jepun dia orang pakai Uber, India pakai Uber, negara-negara ASEAN masih lagi boleh pakai Grab, better pakai BP card. Maknanya kita masukkan siap-siap kad kita dalam Grab sistem, Uber sistem. So bila kita nak naik, dia akan tolak terus daripada kad kita. Jangan sesekali abang tak galakkan pakai cash untuk bayar Uber atau Grab. Ini pengalaman ramai juga kawan-kawan kita kena. Konon-kononnya bawa cash, nak bayar cash dekat kita punya transporter. Dia akan bagi alasan tak ada duit kecil. Lepas tu duit nilai itulah, kadang-kadang dia pulang baki, kita pun tak berapa familiar dengan note yang negara tu. Dia pulang berapa pun kita tak tahu sebenarnya. Kita pun tergesa-gesa dia suruh turun cepat, konon-konon jalan jam apa semua. Dah dia pulang tak cukup dan sebagainya. So ramai pelancong kena scam macam tu. Itu belum lagi kena scam. Kita bagi katalah $10, dia cakap kita baru bagi $5. Dia tukar cepat-cepat duit yang kita bagi kat dia. Kita pun tak perasan, tengok betul ke? Dia tunjuk kat kita. Ni $5 je you bagi. Bila masa you bagi 10, jangan kita ingat kita keluar daripada balance 10. That scammer-scammer tu banyak dekat negara-negara yang kita lawat. So hati-hati. So macam Uber apa semua, better masukkan siap-siap kita punya card number apa semua, jadi dia tolak terus daripada akaun kad kredit kita. Jadi tak payah pakai cash. So tak ada isu duit kecil, duit besar, tak ada duit kecil dan sebagainya. So kita lagi dapat jimat masa kita guna public transport kat sana, terutamanya hailing. Yang seterusnya, jangan lupa bawa pocket wifi. Itu untuk komunikasi kita di negara yang kita nak pergi. Better. Dia dua cara. Kalau yang paling bagusnya bawa pocket wifi lah. Takut-takut dekat sana kita tak dapat beli SIM card dan sebagainya, sebab ada negara very straight. Dia nak pasport lah, ataupun ada yang local people je boleh pakai SIM card apa semua. Kita sebagai turis kena pergi cari pula tourist center untuk beli tourist SIM card dan sebagainya. Dah buang masa kita. So better kita bawa siap-siap kita punya pocket wifi. Contohnya dekat airport sekarang ni dah banyak service provider. Macam contohnya abang suka guna Roaming Man. Roaming Man murah sikit lah kalau kita pergi Jepun ke Korea. Pakai pocket wifi dan kita boleh share 3-4 orang dan jimat benda tu. So kalau nak telefon ke, nak apa, access internet semua, pakai pocket wifi, wifi yang kita share ni. Jangan pakai kita punya telco. Telco ni just kita nak dapatkan nombor OTP untuk SMS je. Sebab tu kita buat roaming. Untuk call semua pakai wifi, pakai WhatsApp call dan sebagainya. Jadi jimat kat situ. That's better daripada kita guna line telefon kita. Dan seterusnya, cari 1001 info tempat yang kita nak pergi tu dalam Google dulu. Macam cakap tadi, itinerary yang kita nak completekan tu, cari info. Tempat shopping kat mana, tempat makanan halal kat mana dan sebagainya, supaya kita kat sana tak buang masa baru nak plan nak pergi mana dan sebagainya. Jadi kita ikut itinerary. Dah lah kita pergi tak lama. Lepas tu kita banyak buang masa untuk berfikir. Buat apa? Baik, kita dah siapkan awal-awal, kita pergi ikut je jadual kita. Yang ke-9, jangan lupa benda paling penting, kadang-kadang kita rasa benda tak penting. Insurans, travel insurance. Benda paling penting. Sebab kadang-kadang memanglah kita cakap kita dah ada insurans kita. Takut-takut insurans kita ada satu negara tak boleh guna. So kita kena ada travel insurance. Dia paling worst kalau ialah kita bukan minta, kalau kita meninggal dan sebagainya ataupun sakit penat dekat hospital dan sebagainya. Kalau kita tak ada insurans, kita khawatir bil beratus ribu nanti kita kena. Contohnya kena heart attack ke apa semua, kali tengok tak ada insurans. Memang benda yang kita tak minta, tapi kita ni bukan selalu sihat. Walaupun orang muda. Tolong abang nasihat sangat-sangat. Sebab abang ada pengalaman waktu di Japan. Tak lama pun, rasa Syam tahu kes tu kan. Kawan kita kena heart attack, tengok-tengok insurans dia, dia tak ambil. Dia cakap dah berpuluh negara pergi dia ambil insurans, waktu tu pula dia tak ambil insurans. Baik dia somebody, selesailah masalah. Kita yang nobody ni dan ambil ringan. Bendanya tak mahal, tak sampai 300 pun, tak silap 100 pun tak sampai. Tapi jangan ambil ringan benda tu. Yang seterusnya kepada yang akan naik flight yang panjang, tempoh yang panjang 8-9 jam, bawa lagi gadget siap dalam hand carry. Dalam tu download lah movie ke apa untuk elakkan kebosanan. Sebab ada certain flight ni tak ada screen TV kat depan anda. Jadi tengoklah untuk mengelakkan kita bosan. Lepas tu bawa jugalah bantal apa semua. That's benda yang kita kena prepare. Untuk bagi kita selesa. Untuk mengelakkan juga kita penat bila sampai negara orang. Kita ni nak pergi bercuti. Nak orang cakap nak mengembara. Sampai-sampai dah penat. Dah mengah. So no point dah.
Kita plan bertahun-tahun sampai negara tu dia penat. Jadi so kita enjoy the flight walaupun memang pernah naik flight 2 hari dalam flight. Kiri kanan orang boleh tahan besar dia, nak keluar memang azab. Kita duduk tengah-tengah, tahan je lah kan. Kecuali dah tak tahan sangat, nak kencing apa semua, kena kejut juga lah orang tu pula lepas makan tidur. Dia masa kau nak bangun ni kan, kita dah tersepit tengah. Yang seat 5 orang tu kan, seksa. Dalam flight dekat 2 hari, tak sampai-sampai bila masa nak sampai. Tengok tingkap, kejap siang, kejap malam, tak tahu dah siang malam kan. So bawa lah peralatan-peralatan yang untuk bagi kita selesa dan enjoy, relax dalam flight. Supaya kita dalam flight, tolong elakkan stres dalam flight. Kalau kita stres dalam flight, satu, kita takut sampai tempat tu, negara tu kita demam. Sebab kita stres dalam terbang. Dan juga cuba elakkan direct aircon tu dekat umumbun kita. Sebabnya kemungkinan untuk demam agak tinggi kalau kita direct. Kalau boleh pakailah topi ke, pakai baju yang ada hoodie ke apa semua untuk elakkan direct aircon ke kita punya umumbun. Sebab kalau travel 2-3 jam tak apa. Kalau lama sangat, kita takut sampai negara tu kita demam. Tutup cerita lah. Bungkus. Kan? Ataupun kita stres dalam tu kan. Sebab orang nak tidur kita tak boleh tidur pula, jenis susah nak tidur. Gadget kita tak bawa, dengan bantal tak ada. Apa semua kan. So kita cuba elakkan benda stres supaya kita sampai negara tu dalam keadaan yang ceria, sihat dan betul-betul enjoy menikmati pengembaraan kita. So yang seterusnya, better makan sebelum kita naik flight. Memang dalam flight ada makan, tapi kadang-kadang selera tu lain. Kau boleh dalam keadaan perut penuh. Macam mana kata kita dalam flight kena enjoy. Jangan stres sekali stres. Sebab banyak punca kita jatuh sakit bila sampai kat negara orang. Satu memang bukan culture shock, weather shock, perubahan cuaca tu. Keduanya jet lag. Ketiga sebab kita stres dalam flight. Sebab tu kita kena relax. Kalau boleh tidur lagi bagus. Okay. Yang seterusnya juga, kalau kita tengok tempat tu public transport susah, better juga kita sewa kereta. Contohnya macam abang pergi ke Gold Coast public transport susah. So abang akan sewa kereta. So kita kena plan kat mana tempat sewa kereta yang bagus apa semua. Sebab Gold Coast ni tempat-tempat dia punya theme park apa semua jauh. So memang better kita nak pergi bandar Brisbane pun jauh. So kita sewa kereta. Dan sewa kereta pun tak adalah mahal sangat macam dekat Gold Coast tu. Memang amat-amat digalakkan sewa kereta. Okay. Seterusnya pakaian sesuai macam abang cakap tadi. Macam peristiwa abang kat Mongolia, konon-konon kita dah Ricky dulu don't worry Khairul, you come to Ulaanbaatar is hot season, don't worry. Hot season dia rupanya -5. Bagi kita tu habis beku dah tu, bagi dia tu dah musim panas untuk dia orang enjoy. Dia memang panas, matahari bercakap, tapi kalau angin datang dia macam tiris telinga kita, dia punya sejuk tu. So make sure pakai aircon 16 pun tak tahan bang. Oh ya, ini dekat 5 dekat Ulaanbaatar waktu tu. So bawa pakaian sesuai. Kalau pergi musim panas, jangan sekali bawa baju tebal-tebal. Dan kalau kita tahu tempat tu orang cakap baju murah-murah, lagi bagus. Tak payah bawa baju sangat, kita beli je. Kan? Supaya kita enjoy kita punya trip. 14 ni paling penting. Tolong prepare makanan. Kiranya satu, kita tahu tempat tu memang susah makan. Kalau pergi Jakarta jangan ada lah bawa makanan banyak-banyak. Ataupun pergi Hanyai ke, tak payahlah bawa makanan, rugi. Sebab kat sana makanan senang. Tapi kita tahu negara tu susah. Contohnya macam Jepun, Korea kan, memang ada makanan halal. Tapi kadang-kadang mungkin tempat hari tu punya jadual kita agak jauh ke, tak ada restoran halal apa semua, jadi kita bawa makanan kita. Contoh makanan kita boleh bawa macam Brahim. Tu very easy. Tapi tolong jangan bawa beras, bawa bawang apa semua. Tolonglah. Kita bawa benda yang simple supaya kita dapat jimatkan masa. Kita nak travel, bukan nak pergi masak. Okay, bawa Brahim macam sekarang ni ada kembara pack tu, letak air sejuk pun dia boleh jadi panas dan sebagainya. Maggi tu antara orang cakap benda paling popular lah, kita bawa Maggi dan sebagainya. Sebab tu abang cakap tadi, yang abang suka duduk kat Sakura tadi, sebab kat Sakura ada pantry. Sebabnya tips abang, pagi-pagi abang akan masak dulu Brahim, nasi goreng apa semua. 2 set, 1 set untuk breakfast, 1 set ni abang akan masuk dalam bekas plastik yang selalu kita beli makanan tu, dan simpan dalam backpack yang kita bawa untuk makan tengah hari. Sebab abang bila travel, abang cuba elakkan buang masa untuk kita cari restoran halal. Kecuali memang kita tahu tempat ada restoran halal.
Sebabnya ada tempat macam kat Tokyo tu, kita kena naik train dekat sejam lebih, dekat 2 jam baru jumpa restoran halal tu. So buat apa kita buang masa? So kita dah ada makanan kita. Yang pagi tadi kita dah prepare. Sebab kita punya hostel ada pantry, kita dah panaskan, dah masak apa semua. Masuk je dalam bag. Jadi tengah hari, kita cari mana-mana kedai macam abang paling simple sekali, kita pergi Starbucks ke, kan? Enjoy kopi panas kan, kita sejuk. Waktu tu weather pun boleh tahan negatifnya. So kita makan nasi goreng Ibrahim tu. Makan sambil minum kopi. Selesai makan tengah hari kita. Dah, tak payah pening. So kita enjoy kita punya trip. Malam kita balik hostel, baru kita prepare untuk dinner. Dinner tu bolehlah makan best-best sikit. Sebab malam tu memang kita tak pergi mana. So makan malam. Lepas makan malam tu, dah selesai semua, dah mandi apa semua, baru shopping time. Kalau kat Tokyo tu shopping time abang. Pukul 10 malam tu baru shopping sekejap. Sebab kita tak nak buang masa shopping waktu, kita nak kejar tempat-tempat yang kita nak pergi. That's the jadi kita tak payah tengah hari kita tak payah buang masa nak cari restoran. Tapi kalau dah nampak depan kita masa kita jalan tu, pergilah makan. At least kita yang makanan dalam beg kita dia makan malam. Yang bagusnya sebab Rahim dia tahan. Dia takkan basi punya. Dia susah nak basi. So yang dalam beg tu boleh kita buat makan malam. Tapi kalau kita tak jumpa, kita makan je lah. Dan jangan tak makan tengah hari. Sebab bila kita tak makan tengah hari, badan kita rasa lembik apa semua, dengan kita banyak berjalan, kita akan collapse. Sebab itulah kita kena cari tempat yang ada pantry atau ada microwave ke apa, pagi-pagi tu kita prepare lah untuk kita punya lunch. Sebab ni kita tak ada masa waktu kita punya travel. Dan yang lain juga, dekat Malaysia sebelum kita travel juga, kita boleh download apps yang berguna lah untuk bantu kita. Contohnya satu apps Zabiha. Satu app Zabiha ni iaitu satu apps yang untuk kita cari restoran halal. Kat situ dia akan beritahu dekat mana restoran halal near kita yang berdekatan dengan kita, apps tu. Yang keduanya, kalau pergi Jepun dengan Korea, jangan lupa Subway Map. Kena install siap-siap dekat Malaysia. Subway Map, bila sampai sana kita nak tahu naik train. Sebab dia punya satu stesen tu ada kadang-kadang 10 jenis train. Merah, biru, coklat, pink, hijau, kuning. So tersalah je kita naik train, kita akan sampai tempat lain. Ataupun kita tersalah arah. So kena download siap-siap Subway Map ni untuk kita tahu nak train nombor berapa, stesen dekat mana, nak naik yang arah north ke south ke pun semua dia akan beritahu dalam Subway Map ni. Dia panggil guideline ataupun macam mana nak pergi sampai tempat tu, dia ada guide kita. Sampaikan exit door pun dia beritahu kita. Contohnya dulu abang pernah nak cari konon nak cari Hard Rock Cafe Tokyo. Tersalah je keluar pintu, memang tak jumpa lah. Hard Rock. Sedangkan Hard Rock tu keluar je, exit katalah exit number 5. Keluar je exit number 5 tu terus Hard Rock Station, Hard Rock Cafe tu kan. Kita keluar dekat exit 7, memang tak jumpa lah. So kita perlukan apps macam ni untuk bantu kita. Sebab nak tanya orang, jangan harap lah. Kita cakap itik, bahasa itik dia bercakap bahasa ayam orang. Memang tak sampai lah kau nak mencari apa. Yang lainnya mungkin kita boleh install juga Muslim Pro kalau nak tengok kiblat apa semua kan. Lepas tu jangan lupa public transport punya apps, e-hailing. Kita tengok negara tu dia pakai Uber ke Grab ke apa ke, install siap-siap. Macam dekat Vientiane dia pakai apa? Loka. Kan? Loka apa semua kan. Download siap-siap. Masukkan siap-siap info credit card kita apa semua siap-siap. Memudahkan kita. Betul. Dan yang paling penting sekali, bersenamlah sebelum travel. Pastikan kaki kuat, pergilah buat apa yang patut. Sebabnya kalau boleh macam Tokyo tu orang cakap, kita akan banyak jalan kaki. Walaupun stesen train banyak, tapi rasanya Syam cukup pengalaman nak pergi walaupun dalam stesen yang sama, nak pergi train nombor 1 ke 2 tu, waktu tukar train tu, subhanallah rasanya jauhnya berjalan dekat 15 minit tak sampai-sampai. Kan? Dalam stesen train sendiri. So kalau badan kita tak fit, macam mana pula kita nak travel ni? So make sure badan fit, make sure kita punya condition diri sihat, walafiat apa semua. Jangan kita pergi berhenti atau pergi travel dalam keadaan kita badan tak fit. Lepas tu mungkin yang terakhir, mungkin ataupun Syam nanti boleh kongsi juga, kalau ada tempat-tempat yang melibatkan tiket, contohnya macam abang pergi ke UK dulu, kita nak pergi ke Paris, konon-konon nak tengok Eiffel Tower. Jadi kita kena naik speed train tu daripada UK ke France tu. So sebenarnya train tu kita boleh booking awal. Kalau kita booking awal apa dipanggil Eurostar tu, awal 2 bulan awal ke, harga dia cukup murah.
berbanding dengan lagi 1 hari kita nak naik train tu ataupun 2 hari lagi. So kita booking awal siap-siap. Ataupun kita nak pergi theme park, macam contohnya dekat Australia, dekat Gold Coast kan, 3 theme park tu, kalau kita booking awal-awal package memang murah. Macam tu juga package di Seoul, Korea, Everland. Everland kalau kita booking awal-awal memang murah daripada kita beli tiket kat sana. Dia kadang-kadang ada setiap turis package lagi. Termasuk juga tiket train untuk turis. Macam di Tokyo dia ada untuk turis 3 hari. 3 days pass nama dia. Unlimited ride. Beli tu. Tiket tu siap-siap. So benda-benda tu kita kena plan awal-awal. Sebabnya ada separuh tempat tu dia tak cover lah. So benda-benda info-info tu kita dapat dan ada yang kita boleh beli online. So senang. Dan menjimatkan. Dapat 3 day pass tu unlimited. Macam juga theme park dekat Gold Coast tu unlimited access untuk 3 hari. Abang pernah masuk dia punya movie world tu. Hari-hari abang pergi bawa anak-anak waktu tu. Seronok. Sebabnya unlimited masuk dan tempoh 3 hari. Sekali beli untuk 3 theme park. So abang beli pula, dah beli awal-awal dekat Malaysia. So murah lah kita dapat package tu. So benda-benda ni kita kena tengok. Jadi so trip kita ni akan seronok, akan murah, tetapi sebenarnya murah pun bukanlah maknanya kita betul-betul jimat, bukan. Kita sama macam orang lain. Cuma harga tu kita dapat murah sebab kita plan daripada awal. Itu sedikit perkongsian ataupun tips berkaitan dengan persediaan sebelum kita travel.